Okay, kelas. Alright, so saya pun dah start record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan continue, okay, untuk topik log. Okay, hari itu kita dah tengok. Okay, kita you all dah go through tentang log, base 10, base lain dan sebagainya. Okay, so this one is, hari ini saya akan masuk tentang properties of logarithms. This one, properties of logarithms. Okay, let A base positive. Okay, this one dia punya properties lah. Okay, so kalau you all perhatikan, kita ada product property. Okay, saya sini sikit. Okay, kita ada satu is product. Okay, product property lah. Okay, let's say you all ada log A. This one A is a base lah. Okay, log A dia bracket kan U, sorry, UV. Okay, so you boleh pecahkan dia jadi log A U plus log A V. Okay, so this one boleh, yang kiri boleh jadi kanan, kanan boleh jadi kiri. Kalau you all dapat contoh case log A U V macam ni, so you boleh sekarang this one is operasinya property, product. So darab, so U kali V. So bila you buka bracket, so bila you pecahkan bracket, maknanya dia akan jadi dua benda, log AU plus log AV. Okay, so sama dengan ln U ni, kalau you tengok this one is yang ni ln UV sama dengan ln U plus ln V. Okay, so product. So yang kedua quotient. Quotient property. So let's say you ada log A, U bahagi V. So kalau this one is darab, so dia akan jadi tambah. So kalau sini bahagi, dia akan jadi tolak. So log AU minus log AV. Okay, so sama juga dengan natural logarithm, which is ln U over V equal to ln U minus ln V. So power property, so number 3, power property. So let's say you all ada log A U N. So macam mana? Yang kuasa atas ni, N ni you pindahkan dekat depan. So dia akan jadi N log A U. Okay, so ada tiga property. Product, quotient and power. Okay, kita tengok latihan. Alright. Okay, alright. So tadi tak berapa jelas. Okay guys, solving logarithmic and exponential equation. Solving exponential equations, okay, example dia suruh selesaikan, contohnya ada 25 kuasa X tolak 5 kuasa X sama dengan negatif 32. Okay, so sekarang you all kena tukar jadi, okay, kalau you all perhatikan, alright, so kat sini dia ada 25 X, kat sini 5 kuasa X. So you all boleh jadikan dia, okay, you all boleh jadikan dia 25 ni terjadi ataupun boleh jadi daripada 5 kuasa 2. Okay, so 5 kuasa 2 ada X kan? X, okay, ada X, okay, tolak 8, okay, ini sama 5 kuasa X sama, okay, tolak, okay, sorry, this one is tolak. So bila kita pindah dekat sini, okay, this one is negative 32, pindah kat sini jadi positive 32 equal to 0. Okay, so nanti you all tengok kenapa kita kena buat macam ni. Alright, so kat sini baru kita boleh darabkan dekat dalam. Okay, so kat sini 2 darab benda Allah ni, dia akan jadi 2, 5, 2X. Okay, kita dah belajar hari tu. Yang mana properties yang ini Alright, mana? Okay, yang ini. Kalau you ada A, M, kuasa N, dia sama juga dengan A, M, N. Okay, so yang ni kalau you ada 5 kuasa 2 kuasa X, so dia adalah 2 kali X. Okay, tolak. Ini 2 kali ni dapat benda Allah ni. Kita
letakkan kat luar 2. So dia ni 2 kali 8 dia akan jadi 16. 16 yang ni kekalkan 5x. Okey. Tambah 32 sama dengan kosong. Okey. So sekarang kalau anda perhatikan dekat sini, ni dia adalah 5x. Sini dia 5 2x. So saya akan jadikan dia 5x. 2 5x 2 tolak 16 5x tambah 32 sama dengan kosong. Okey, kan dia sama, this one 5x, this one 5x. Kenapa kena jadikan dia benda yang sama? Okey, kalau kita tengok solution dia tulis, okey, let y equal to 5x. Okey, maknanya dia nak gantikan 5x ni dengan y ataupun any variables, okey. So untuk jadikan dia macam mana? Dia akan jadi 2, this one y equal to 5x, so 5x is y. 2y kuasa 2 tolak 16, 5x is y tambah 32 sama dengan kosong. Nampak dia daripada soalan dia jadikan you punya ni sampai jadi quadratic equation. Okay, polynomial equation or quadratic lah sebab dia kuasa 2. Sebab apa? Dia nak factorizekan benda ni. Okay, dia nak factorizekan benda ni, dia akan jadi okay, 2y tolak 8 and then y tolak 4 equal to 0. Okay, daripada soalan log, this one, okay, you simplify, you tengok kat sini 5x, kat sini 25 boleh jadi daripada 5 kuasa 2, 5 kali 5, 25. So you simplify, mudahkan, sampai you akan dapat dua benda yang sama. Sini 5x, sini 5x. So you boleh letkan dekat sini. Okay, you boleh letkan, alright. So daripada sini, 2y tolak 8, so you akan pecahkan jadi, you ambil yang ni, 2y minus 8 equal to 0. Okay, lagi satu, y minus 4 equal to 0. So yang ni 2y sama dengan 8, y sama dengan 8 bahagi 2, y sama dengan 4. This one, y sama dengan 4. So y dia sama dengan 4. Okay, dua-dua ni sama, y sama dengan 4. Okay. Sekarang ni you tengok kat sini. You let y equal to 5x, betul? Y equal to 5x. You bagi tahu yang atas. So you kata y equal to 5x. Okay, benda yang ni. You let yang asal tadi kan? So sekarang ni y yang you dapat, you all dapat y dia sama dengan 4, betul? So you gantikanlah y ni dengan 4. 4 sama dengan 5x. Okay, 4 sama dengan 5x. Alright. So untuk you selesaikan benda ni, okay, kalau you ingat yang saya kata you ada log A, B sama dengan C, dia adalah okay, A kuasa C sama dengan B, betul? Benda alah ini yang you kena ingatkan. Okay. Apa ni, Atia baru masuk. Okay. Okay. So yang ni benda ni yang you kena ingatkan, log AB sama dengan C ini. Okay, so kalau you tengok pattern yang ini, 4 sama dengan 5x, ni kan dia bentuk index form ini. Bentuk yang ini adalah bentuk yang ini, yang bawah. Jadi you tukar kepada bentuk log. Okay, so sekarang ni you ada A, ni A adalah asas. Asas berada dekat sini. Ni A adalah asas, so A ada dekat sini bila tukar dalam bentuk log. So you ada log. Okay, inilah asas you, 5. Ni, 5 asas ni. Log 5. Okay, 4 ni adalah C. So maksudnya ni C, sini A, sini B. Okay. C, A, B, A. So, A. Balik, sorry. Ni you all punya, ni C. Okay. This one is punya A. Betul ke saya ni silap? B, ni B, ni B. Ni B. Alright. Ni A, ni C. Okay. So log A dia 5. Okay. So dia punya ni 4 sama dengan okay, C dia X. Alright. Log 5, 5X sama. Oh salah. Okay, sorry. Guys, bukan. Ini bentuk. Bentar.
Right. Okay. So, minta maaf, kita ada ni. Okay, so sekarang ni you dapat ni. 4 sama dengan 5x. Mana you dapat 4 ni? 4 ni datang daripada y. Ni yang you letkan tadi. Yang you letkan, ni let y equal to 5x. Okay. Alright, sekarang, okay. Log 5, 4. Okay. X. Okay. Alright, so 4 sama dengan 5x. So kalau ikut kat solution kat sini, dia tulis 5x sama dengan 4 lah, dia terbalikkan macam ni. 5x sama dengan 4. So dia akan jadikan, okay ni dia tulis solution macam ni. Log 5x sama dengan log 5. Sekarang ni dia wujudkan log 5 dekat sini. Dia wujudkan log 5. So bila you wujudkan log 5 dekat kiri, dekat sini you wujudkan log 5, so dekat kanan pun you kena wujudkan log 5. Kenapa dia wujudkan log 5, sir? Okay, bila you tengok dekat sini guys, you tengok kat sini is a 5x. Okay, kalau kita tengok balik yang kita belajar last week, okay. So, you tengok log A sama dengan 1. Log A sama dengan 1. Okay, kalau kita ada log 5 sama dengan 1. Benda yang sama, asas ni dengan yang ni sama, so dia akan jadi 1. Okay. Log Aiman sama dengan 1. Okay. Contoh kalau you buat log Aiman sama dengan 1. Okay. Sebab apa? Kalau you tengok dekat sini dia 5. Okay. Jadi dia wujudkan kat sini 5. Alright, so dia jadi diwujudkan 5x. Sebab apa? Kita akan gunakan properties, power of properties yang kita belajar tadi ni. Where your power of properties ni, okay, yang mana kuasa ni, this one the power ni you boleh bring dekat depan. Okay, you jadikan n ni dekat depan, n log AU. Okay, so this one, x ni you boleh pindahkan dekat depan, dia akan jadi x log 5 sama dengan log 5 4. Okay, nampak tak dekat sini? Okay, so what happened to the next? Okay, alright. Okay, so dekat sini, sekejap saya ambil calculator dia akan jadi, okay, so bila dekat sini, oh sama je macam tadi. Okay, saya tunjukkan kat sini dia akan jadi x log 5 5. So log 5 5 you dah belajar, dia akan jadi x kali 1. So sama dengan log 5 4. Okay, x sama dengan log 5 4. Cuba you tengok ni trend ni. Ni macam yang tadi saya buat tadi, mana? Oh, saya dah padam. Yang ni saya kata ni tadi. This one. Okay, kalau you daripada 5x macam tadi you ada 5x sama dengan 4. Dia ada dua cara lah maksudnya. Okay, satu you boleh tukar jadi log 5 4 sama dengan x. Okay, so sama lah macam ni. Log 5 4 sama dengan x. Log 5 4 sama dengan x. Ni terus buat daripada sini. Macam yang saya tunjuk yang ni, saya jadikan wujudkan log 5 5x ni. Okay, dia panjang sikit jalan kerja dia sebelum dapat ni. Okay, so sekarang macam mana you nak selesaikan x sama dengan log 5 4? The power is, dia punya asas adalah 5. So kat sini kita akan gunakan konsep, kita tukar konsep dia jadi log 10. So x sama dengan log 10 4 bahagi log 10 5. Okay, you kira guys dapat berapa ni? Berapa guys? 0.86135. Okay, so 0.8614 lah, kita ambil tempat 4 tempat perpuluhan. Okay, so ni jawapan dia. So ada soalan tak guys? Ada soalan tak? Buat masa ni ada soalan tak? Tak ada.
Tak ada tak apa. Kita tengok soalan ni. Kita tengok kita buat dulu. Kita buat latihan ni. Okay, nanti baru you all nampak. Okay, kita buat soalan yang kedua. Okay. Okay, kita tengok yang kedua. Solve the equation 8x tambah 3, 1/4x kali 2x tambah 3. Okay. So, the question is 8x tambah 3 sama dengan 1/4x kali 2x tambah 3. Okay, ni darab This one adalah yang saya buat. Dia simbol dot, simbol macam ni adalah darab. Okay. Siapa ni? Aiman Inshira. Okay guys. Okay, so this one, okay. Kalau you tengok sini 8, you perhatikan sini 8, sini 4, sini 2. Kalau you tengok nombor-nombor ni 2 paling kecil. 4 boleh jadi daripada 2 kuasa 2. 8 boleh jadi daripada, this one 8 boleh, 4 boleh jadi daripada 2 kuasa 2. 8 boleh jadi daripada 2 kuasa 3 kan? Okay. So kita kecilkan. Kalau ikut solution ni dia kecilkan semua jadi 2. Alright. So ni 8 adalah datang daripada 2 kuasa 3 x tambah 3 sama dengan 1/2 kuasa 2 x darab 2x tambah 3. Nampak dia jadikan semua? Ni 2, sini 2, sini 2. Okay. Baru kita boleh selesaikan. Sebab dia suruh solve kan, selesaikan. Okay. What happen next? Alright. So, kat sini. Alright. Okay. So, dekat dalam ni. Okay. Ini apa ni? Punca kuasa 2, betul? Punca kuasa 2, you boleh pindahkan dekat sebelah sini, dia akan jadi. Yang ni you boleh selesaikan juga dalam, dia akan jadi 2, 3x tambah 9. Okay, sebab apa? Sebab dia ada, macam tadi, A, M kali N. So, dia akan jadi A, M, N. M kali N. So, macam ni, 3 kali X, 3X. 3 kali 3, 9. Alright. So, apa jadi dengan punca kuasa? Kita pindahkan kat sebelah sini, dia akan jadi kuasa 2. So, 1 per, kat sini pun saya, yang sini pun saya boleh selesaikan. 2 kali X, dia akan dapat 2 kuasa 2X darab 2X tambah 3. Ni punca kuasa, maksud dia apa yang ni? Ini maksud dia adalah 2 kuasa 3X tambah 9 kuasa 1/2 kan? So 1/2 ni kalau kita pindah kat sebelah, dia akan jadi 2/1. Dia akan jadi pindah sini, dia akan 2/1 sama juga dengan 2 kuasa 2. Kuasa 2 kalau pindah sini dia jadi 1/2. Okay, sini dia akan pindah-pindah lah kalau dia berubah tempat. Okay, so kita nak selesaikan sekarang ni. Yang ni kita dah selesaikan. 2, 3x tambah 9 ni lah, tak ada isu lah. 2, kita biarkan dia 3x tambah 9. Sama dengan sekarang dekat sini, dekat bahagian ni dia ada kuasa 2. So semua ni kena dapat kuasa 2. Okay, 1 kuasa 2. Okay, mari bila kita buka bracket, kita buang bracket. 2 ni semua akan dapat. Ni dapat ni, ni dapat, ni dapat. Okay. So 1 kuasa 2 per 2. Kat sini. Dapat. Okay. 2, 2x kuasa 2. Okay, darab 2x tambah 3 kuasa 2. Okay. So yang ni salin. 2, 3x tambah 9 sama dengan 1 kuasa 2, 1 lah. 1 per, ni 2x kuasa 2, dia darab lah. 2x kali 2, jadi 2, 4x. Okay, darab. Okay, yang ni 2 kali x, 2x, 2 kali 3, 6. So, dia akan jadi darab 2, 2x tambah 6. Okay, bila you buka bracket, kat sini ada kuasa 2. Tak kisahlah kuasa 2 ke kuasa 3 ke apa, make sure semua dapat benda ni.
Semua you bagi sama rata, kena adil. Okay. So, sekarang ni kalau you perhatikan, you nak selesaikan nilai X ni. Ni ada X, sini ada X, sini ada X. Okay. So, you kena selesaikan satu-satu. Yang ni you bawa bawah je dulu. 2, 3X tambah 9 sama dengan, kita selesaikan yang bahagian bawah ni sebab dia satu level, dia sekata. 1 per, sekarang 2 dengan 2 maksud dia boleh berlaku, maksudnya macam ni, kalau A M kali A N sama dengan, bila dia maknanya kat sini operasinya adalah darab, dia akan jadi A M tambah N. Make sure base kena sama, ni base sama, ni base. Okay, base kena sama. Dia so macam ni, dua ni sama, base dia sama, so maknanya indeks boleh berlaku operasi. So 2, ni operasinya darab, so kena tambah 4x tambah, okay, 2x tambah 6. Kenapa saya letak bracket dekat sini? Andai kata dia operasi tolak, okay, so maknanya dia akan berlaku sebaliknya lah. Alright, so nanti kita tengok kalau ada contoh dia. So this one you bawa je bawah, 2, 3x tambah 9 sama dengan 1 per 2, 4x tambah 2x. Ni tambah positif tambah 6. Okay. Kalau dekat sini negatif guys, so kalau kat sini negatif, so dia akan jadi 4x tolak 2x tolak negatif positif, sorry. Negatif 6. Sebab itulah saya, you all kena berhati-hati bila lakukan operasi ni. So kalau kat sini negatif, dia akan berubah tanda dekat sini. Alright. So ni kita tak ni. So 2, ni bawa je bawah, 2, 3x tambah 9 sama dengan 1 per, okay, lakukan operasi ni. 4x tambah 2x jadi 6x. 6x tambah 6, so 2, 6x tambah 6. Okay, daripada yang panjang-panjang tadi, you dah simplifykan dia jadi macam ni. Okay, so apa kita kena buat next, alright. Okay. Alright. So bila you perhatikan dekat sini, okay, dia ada dua cara. Dia ada dua cara di mana, okay tak apa, kita buat cara yang pertama kita buat cara yang pertama. Okay, ni cara yang pertama. Okay, daripada sini, kalau ikut solution buku, you boleh pindahkan sini, sebab ni operasi bahagi betul. So bahagi ni you boleh pindah kat sini, dia jadi darab. So maksud dia 2, 3x tambah 9 darab 2, 6x tambah 6 sama dengan 1. Okay, so bila you tengok kat sini sebenarnya dia boleh, okay, ni darab kan, sebab ni bahagi, so yang bawah ni boleh jadi darab kan. Okay, so bila darab, base dia sama, dia boleh berlaku operasi dekat sini. So 2, 3x tambah 9 tambah, sebab dia darab kat sini kan, tambah 6x tambah 6 sama dengan 1. Tapi sekarang ni, you nak selesaikan, you kena make sure base dia ni sama. Ini tiba-tiba ni 2, ini 2, ini jadi 1. So macam mana you kena wujudkan 2 kuasa kosong. Kenapa kena 2 kuasa kosong, sir? Ingat tak saya kata, apa-apa nombor yang dikuasakan dengan kosong, dia akan jadi 1 balik. So sini 1, ya, tengok ni 1. Okay, so 1. So macam mana you kena wujudkan benda yang tak ada. So daripada 1, okay, sebab you nak samakan base, sini base dia 2, sini base dia 2 kan, sini base 2. So you kena samakan juga sebelah ni pun, ni sebelah ni jadi 2 base dia. Okay, so nak jadikan base 2, dia kena kuasa kosong lah, sebab dia 2 kuasa kosong jadi 1. Okay, so ni 2, 3x tambah 6x jadi 6, 7, 8, 9. 9x. Ni 9 tambah 6 jadi tambah 15 sama dengan 2 kuasa kosong. Okay, ni base dah sama. Okay, ni sama dengan. So you ambil yang atas ni je. 9x tambah 15 samakan dengan kosong. Sekarang ni you kena ingat, you nak selesaikan nilai x ni. So 2 ni dah tak jadi apa-apa lah, base dah tak ada apa-apa guna lah. So 9x sama dengan negatif 15. So x sama dengan negatif 15 per 9. X sama dengan
negatif this one negatif 5/3. Okay, ini jawapan dia. Ini untuk yang pertama. Okay. Yang next yang saya kata dia ada dua solution kan. Okay, yang kedua, okay, ni daripada sini you ada 2 kuasa 3x tambah 9 sama dengan 1/26x tambah 6. Ni tadi first, you pindahkan kat sini darab. Ataupun you jadikan yang ini, ni you jadikan dia positive index. So dia macam ni. 2 kuasa 3x tambah 9 sama dengan 2 kuasa negatif 6x tambah 6. Okey, 6x tambah 6. Okey. Kalau you tengok kita tengok balik pada rules of index ni. Okey, yang number 6 ni, guys, number 6 ni. Ini number 6 So, this one is a negative n. This one kita panggil dia negative index. Negative index. So, you tukar kepada positive index, dia akan jadi 1/an. Okay, nampak tak pattern yang ni? 1/a kuasa n sama tak dengan yang ni? Nanti saya bawa ni. Nampak ni. You, soalan you all ada 2x 3x tambah 9 sama dengan 1/2 6x tambah 6, betul? Ini positive index. So kalau you tukar kepada negative index, dia akan jadi 2 kuasa negatif 6x tambah 6. Okay, make sure bracket kan lah ni. Negatif ni berada dekat luar. Okay. So that's why you akan dapat macam ni. So nampak ni base dah sama kan? So you ambil je lah atas ni. Okay. 3x tambah 9 sama dengan negatif 6x tolak 6. Ni you darab lah kat dalam ni. Okay. So kumpulkan 3x dengan 6x, you akan dapat 3x tambah 6x sama dengan tolak 6 tolak 9. 3x tambah 6x, you akan dapat 9x sama dengan negatif 15. So x sama dengan negatif 15 bahagi 9, x sama dengan negatif 5/3. Ini jawapan dia. Okay guys, ada soalan? Ke ataupun tak tahu nak tanya soalan apa? Ada soalan guys? Tak ada suara je ni. Hello? Faham sir? Boleh? Boleh. Okay. Nanti you all balik tengok balik video ni Sebab kan nak faham directly memang agak sukar sikit lah anak-anak yang tak ada base. Tak ada ambil admat ke apa, tak belajar log ke. So you all kena tengok balik dan buat balik benda ni, kena fahamkan balik. Okay. Sebab dalam kelas ni terhad sikit lah waktunya kan. So untuk you all fahamkan, tak apa. Sebab kalau kita jumpa physical kelas, you all face to face, mudah sikit lah untuk saya. You all boleh buat kat depan untuk you tahu. Macam ni a bit susah sikit lah. Tapi tak apa, ini maknanya you kena letak effort lebih sikit lah untuk faham benda ni. Okay, kita buat lagi soalan. Okay, so kita tengok soalan yang ketiga. Okay, solve the exponential. Okay, solve the exponential 16 x tambah 4 x sama dengan 6. Di exponential lah. Okay, 16x 4x. Okay. Sekarang kalau you tengok sini 16, ni 4. Okay. So 16 boleh datang daripada 4 tak? So macam mana nak jadi 4 16 ni guys? ni macam mana nak jadi 4? 4 kuasa 2. 4 kuasa 2, betul. So 4 kuasa 2x.
Kenapa 2x? Sebab kan kalau saya letak bracket pun sama juga macam AM kali N, dia akan jadi AMN kan. Okay, so 4 kuasa 2x tambah 4x tolak 6 sama dengan 0. Okay, alright. So, ni 42x, ni 4x. Sekarang macam yang tadi kita buat, guys, you tengok yang ini mana. Okay, atas. Okay, nampak ini. Ini kita nak let kan y sama dengan 5x. Okay, 5x kat sini. Okay, maksud dia nak jadikan nak let y kan. Okay, so dekat sini ada 4 kuasa 2x. So saya akan jadikan 4x kuasa 2 letak luar tambah 4x tolak 6 sama dengan 0. So saya let y equal to 4x. So y square plus y, okay ni y kan sama dengan 4x, ni pun y tolak 6 sama dengan 0. Okay, kita nak jadikan pattern bentuk macam ni lah untuk factorizekan dia sebenarnya. Okay, so you all akan dapat y tambah 3, y tolak 2. Y plus 3, y minus 2 equal to 0. Okay, satu you ada y plus 3 sama dengan 0. Sedangkan y minus 2 equal to 0. So y equal to negative 3. Satu lagi you dapat y equal to 2. Okay, so you ada dua solution lah dekat sini. Okay. Alright, satu. Okay, kita ambil ni y equal to 4x. Okay, y equal to 4x. Okay, so dekat sini tadi you ada y equal to 4x kan. So ni gantikan y. So negatif 3 sama dengan 4x. Satu lagi 2 sama dengan 4x. Okay. Okay. Alright. So daripada sini kita nak x, guys. Kita nak x. You tak boleh turunkan x tanpa ada log dekat depan. You tak boleh simply jadi macam ni. Ni negatif 3 sama dengan 4x. Oh, saya kata ada x ni boleh bawa kat depan, dia akan jadi negatif 3 x 4. Negatif sama dengan, tak boleh. Make sure ada log kat situ. Okay, so kalau macam ni kita gunakan apa yang saya kata tadi. Kalau you ada log A, B sama dengan C, so dia akan jadi A, C sama dengan B, kan? Ni yang you kena hafal, you kena tahu. So daripada sini you ada negatif 3 sama dengan 4x. So nak tukar kepada log. Okay, log. Okay, you punya A is what is your A? Is your punya asas. Asas adalah berada di sini. This one is punya A. A. Okay, this one is punya B. Sini you punya C. Okay, log A negatif 3 sama dengan X. Log A negatif 3 sama dengan X. Apa ni A pula? Log 4. So log 4. Log 4 negatif 3 sama dengan X. Okay, satu lagi yang ini. You ada log 4 2 sama dengan X. Okay, you gunakan transform ni. Ni, you guna ni. Okay. So, saya terbalikkan lah. Saya terbalikkan. Saya letak X kasi X sama dengan log 4 negatif 3. X sama dengan log 4 2. Okay. So, kat sini saya gunakan, saya tukarkan. Subhanallah. Okay, kat sini saya tukarkan, ni log 4 babe. You all, ni log 4. Log asas 4 Ni log asas 4, ni log asas 4. So saya akan jadikan dia log asas 10. X sama dengan log 10, ambil yang atas ni dulu, negatif 3 bahagi log 10 4. Sama juga dengan ni, X sama dengan log 10 2
bahagi calculator yang boleh baca, dia tu boleh tukar base ni, dia boleh tukar base calculator tu, advance, so you boleh tekan terus. Kalau tidak, kalau you guna calculator saintifik yang biasa, you kena tukar dulu, jadikan dia asas 10. You kira yang ni dapat berapa guys? Untuk yang ni log 10 negatif 3 bahagi log 10 4 dapat berapa? Dapat berapa guys? Hello? You all ada ke tak? Sekejap, sir. Negatif 3. Berapa? Dia dapat main error. Met error kan? So met error lah jawapan dia. Unidentification, unidentify. So kita boleh kata unidentify. Sebab apa babe? Sebab apa you all? Sebab log negatif 3, kalau you tekan log negatif apa-apa nombor, dia akan jadi apa? Met error kan? Betul tak? Betul. Okay. So memang dia akan jadi met error. So yang ini, yang kedua ni dia jadi berapa? 0.5. Okay. So betul. So maknanya sekarang kan dia sepatutnya ada dua values. Yang ni atau yang ini. Tapi yang ini met error unidentified. So kita ambil lah X sama dengan 0.5. Ni jawapan dia. So kena ingat log, kalau log yang ada kuasa negatif dia tak boleh baca. So dia memang akan jadi error lah. So sepatutnya dia masuk dalam property, tak dalam property ni. Okay. Okay guys, macam itulah ceritanya. Alright, kalau saya tanya faham tak faham, saya macam faham, setakat ni faham. Okay, tak apa, nanti balik you all try tengok lagi. Kan ada apa-apa soalan nak tanya kat saya untuk soalan ni? Boleh guys? Boleh, sir. Boleh? Boleh, sir. Okay, tu nak dengar boleh tak? Macam memang saya rasa you all takkan nak dapat terus untuk faham terus, tapi at least you all bolehlah sikit-sikit. Okay, kita try tengok untuk soalan number 4. Okay. Soalan number 4 is nombor 1 nombor 2 nanti untuk 2 Roman tu you all boleh buat lah. So yang ni kita tengok yang ni dulu. 3 log 2, asas dia 2 nampak? 16 tambah 4 log 5 125 tolak 1/2 log 3/27. Okay. So guys, sekarang ni you tengok ni base 2, this one base 5, this one base 3. Base tak sama. Tapi dia bila tengok soalan dia kata apa? Without using calculator. You tahu kat sini. Without, tanpa menggunakan calculator, solve the equation. Maknanya soalan ni dia bagi, dia dah memang tahu dah. You all tak boleh solve kan guna calculator. Kalau guna calculator hanya untuk semak jawapan sahaja. Tapi dalam kerja tetap ada. So macam mana nak selesaikan dia? So you tengok kat sini. Sini kuas dia adalah base 2. Kita tahu bahawa kalau kita contoh kita nak dapat log 2 jadi kalau log 2 jadi apa guys? 1. 1, good. Maknanya dia mesti sama. Benda Allah ni dengan ni sama. Tak kisahlah dia jadi log 100, jawapan dia tetap 1. So dekat sini you tengok 2, kat sini 16. Boleh jadi tak 2 kuasa berapa nak dapat 16 guys? 2 kuasa 4. Yes, good. So maknanya 3 log 2 kuasa 4. Okay, kita biarkan yang ni dulu. Tambah, kita tengok yang ni pula. 4 log, alamak ni asas 5, ni 125. Macam mana guys nak tukar ni?
1, 2, 5. Macam mana ni? 5 kuasa 3. 5 kuasa 3. 5 kuasa 3. Akan nampak, you all nampak tak pattern? Oh ni log 2, 2, 1 lah. Ni log 5, 5 dah jadi 1. Tapi kita ada kuasa dekat sini. Sini pada kuasa. So nanti kita tengok macam mana nak buat dengan kuasa ni. Okay. So, lepas tu kita ada ni log 27. Okay. Tolak 1/2 log 3. Alamak, ni 3, ni 27. Macam mana guys? 3 kuasa 3. 3 kuasa 3. Okey, nampak ni dah 1, ni 3. So apa jadi dengan kuasa ni guys? Apa jadi dengan kuasa ni? Kita pindahkan dekat depan. Pindahkan dekat depan. Pindahkan dekat depan. Maksud dia akan jadi 4 kali 3 log 2 tambah 3 kali 4 log 5. Panjang sikit lah. Okay. Tolak 3 kali 1/2 log 3. Okay. So ni 4 kali 3, 12. Log 2, 1 lah. So 12 kali 1 guys. Tambah 4 kali 3, 12. Log 5, 1 kali 1 guys. Tolak 3 kali 1/2, you dapat 3/2 kali 1. Okay, so you tambahkan je lah. 12 tambah 12 tolak 3/2. So, you akan dapat 45/2. 45/2. Itu jawapan dia. Boleh you all? Boleh. Boleh sir. Senang je kan? Okay. Okay, kita yang nombor 2 Roman tu nanti you all. Yang ini try buat. Okay, soalan dia. Tak apa, you all tengok dulu step by step dia macam mana. Okay. Kita tengok. Okay, kita try lah tengok ni soalan nombor 5 ni. Okay, dia suruh solve the equation log 3 log apa ni? Log 3 X sama dengan 4 tolak 3 log X 3. Okay, log ni asasnya 3. Ni asasnya X. Okay, so apa yang solution ni buat? Okay. Alright, so dia salin balik log 3X sama dengan 4 tolak 3. Alright, so dia jadikan kat sini dia tukar. Kalau you all tengok yang ini, dia tukar jadikan log 3. Okay. Alright, so dia jadikan log asas dia 3. Log 3 per log 3X. Dia jadikan atas ni, dia jadikan yang atas ni asas dia 3. Sebab apa? Dia nak jadikan 1. Okay, kita tengok log 3X sama dengan 4 tolak 3. Log 3 adalah 1. 1 per log 3X. Okay, dia nak simplifykan. Dia nak mudahkan lah kat sini. Kalau tengokkan dia nak mudahkan. Sebab you tampak kat sini, ni log dia kuasa log 3 babe. You tahu ni log 3. Okay, ni log X. Jadi macam mana nak selesaikan? Satu log 3, satu log X. Asas dia tak sama. Jadi dia gunakan step yang atas log X3, dia tukar jadi ni. Okay, log dia tahu yang log kalau kat sini 3, so asas dia 3 kan. Log 3 sama dengan 1. Okay,
So kat bawah ni dia akan jadi log 3x. Okay, macam mana kita nak ubah dia, right? So bila benda ni dah berubah, okay. Okay, so kat sini dah, kalau you tengok sini log 3x. Ni log 3x, so kita let y sama dengan log 3x. Okay, sebab tu yang kita nak samakan benda ni. So kita jadikan dia, kita ni simplifykan y sama dengan kita ringkaskan. Okay, y sama dengan 4 tolak 3 kali 1 per y, betul? Ni lagi mudah lah, nampak lah. Sebab dia, konsep dia wakilkan y jadi log 3x ni. Sebab kalau kita tengok log 3x ni, log 3x macam panjang, susah. So dia simplify, dia mudahkan, dia ringkaskan. Okay, so daripada sini, you tahu bahawa sini y sama dengan 4 minus 3 kali 1y, dia akan jadi 3 per y. Okay, 3 per y. So yang y ni dikumpulkanlah y tambah 3 per y sama dengan 4. Okay. Alright, so yang ni darab silang samakan bawah ni y per 1 kan? Ni darab silang, ni darab silang. So y kali y kuasa 2 tambah 3 per y sama dengan 4. Okay. Kat sini you boleh darabkan dekat atas. Alright, so ni akan dapat y kuasa 2 tambah 3 sama dengan 4y. So, y kuasa 2 tolak 4y tambah 3 sama dengan 0. Dia nak jadikan bentuk ni je yang supaya boleh factorize kan. Ceritanya daripada atas ni, daripada log ni, jadi log ni, lepas tu tukar base dia jadi base 3. Bila dah sama ni, you gunakan y sama dengan log 3x. Lepas tu ringkaskan dia, selesaikan nak sampaikan dapat benda ni supaya you boleh factorizekan dia jadi 1y tolak 3, 1y tolak 1 sama dengan 0. Okay. So, you ada dua lah. Y tolak 3 sama dengan 0 atau y tolak 1 sama dengan 0. Y sama dengan 3, y sama dengan 1. Tadi you ada apa? You kata let y sama dengan log 3x, betul? Yang atas tadi kan log 3x yang ni. Yang ni. Ni kan? Okay. Yang ni. Okay. So, you gantikanlah. You punya y3 sama dengan log 3x. Atau 1 sama dengan log 3x. Ada dua kan? Okay. Okay. So, guys, daripada sini, you gunalah yang macam saya tadi. Log A, B sama dengan C adalah A, C sama dengan B. Ni bawa pergi mana-mana. Ingat yang ni. So daripada sini, you punya A yang ini. Ni A. Ni A. Alright. This one C. This one B. Kan? So A kuasa C. Dah A dah pula tulis. A dia adalah 3. A kuasa C kuasa 3 sama dengan B. Betul? Yang ni dia punya A. Ni punya B. Ni punya C. Okey, 3 kuasa 1 C kuasa C kan? Sama dengan B. X. So, X you apa yang ni? 3 kali 3, 3 kali 3, 9 kali 3, 27. 27 sama dengan X. So, X ni 3 kuasa 1. So, 3 sama dengan X. Maksudnya, yang ni X sama dengan 27, X sama dengan 3. Ada dua value. Okay tak guys? Ada soalan? Okay. Boleh insyaAllah. Kita dah buat 5 soalan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, saya nak teruskan. Nanti boleh buatlah latihan-latihan tu. Biasanya kalau dalam final exam, okay, yang saya nampak pattern soalan tu macam ni. Yang nombor 5. Yang nombor 4 ni jarang. Nombor 3. Macam ni lah. Kita kena guna let. Okay, so you all kena study lah kat situ. Alright guys.
Okay. Okay guys, kita nak masuk ke transformations of graph. Okay. So transformation of graph ni adalah last topic lah untuk chapter 2. Okay, so transformation, okay, macam kita tahu example, use the graph of fx sama dengan x kuasa 2 to obtain graph gx sama dengan x kuasa 2 tambah 4. Okay, you tahu for the yang asal, yang for the first original graph of quadratic x kuasa 2, you tahu dia adalah berbentuk senyum dan berada betul-betul pada paksi ni. Okay, ni paksi x. Paksi x adalah y equal to 0. This one paksi y adalah x is equal to 0. Okay, so sekarang dia suruh anda ganjakkan ataupun buat satu perubahan pada quadratic graph ni, equation ni, graph ni, kepada you ada gx equal to x kuasa 2 tambah 4. So you tengok apa beza x kuasa 2 ni dengan x kuasa tambah 4. Ini x kuasa 2 sahaja. So ni x kuasa 2 tambah 4. Okey, tambah 4 dekat sini. So bila macam ni x, ni y, sebab dia tambah 4 dekat sini, berlaku dekat sini. So dia akan bergajak 4 unit ke atas. Okey, kalau you tengok macam ni. Ini graf asal. Yang ini graf asal. So dia akan bergajak 4 unit. 1, 2, 3, 4. Alamak. Lebih kurang lah ya. 2, 3, 4. So dia akan bergajak ke 4. Kalau dia kata x kuasa 2 tambah 4. Kalau dia kata x kuasa 2 tolak 4. So dia akan berganjak ke bawah. Alright. So dia akan berganjak ke bawah. So maksudnya dia akan kat sini kan. So 1, 2, 3, 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Dia kan berganjak macam ni. Okay. So apa lagi? Macam ni you tengok yang contoh bawah ni kan. X kuasa 2 to obtain the graph x kuasa 2 tolak 3. Okay, ni yang asal. So tolak 3 dia berganjak 3 unit. 1, 2, 3. Macam tu lah. Negatif 3, negatif 1. Ni yang asal. Okay. So maknanya this one is kita panggil dia adalah, tajuk dia transformations of graph 2.5. Okay. You kena transform graph tu. Okay, so kita tengok yang kedua, horizontal shift to the right. Oh, tadi kalau anda perhatikan, ni vertical shift down yang ini. Vertical shift down. Dia ke bawah. Okay, tu vertical shift down. Yang ni vertical shift up. Okay, dia naik ke atas. Dia bergerak ke atas. Ini vertical shift down, dia bergerak ke bawah. Ni ke atas, okay. This one horizontal shift to the right. Horizontal shift to the right. Okay, you tahu graf asal dia adalah fx sama dengan x kuasa 2. Tapi dia bagi you soalan gx sama dengan x tolak 3 kuasa 2. Okay, so basic graph, kalau yang ini macam tadilah kan, basic graph dia akan lengkuk kat sini macam ni guys. Tapi sekarang bila you tengok dekat dalam, dia kat dalam ni, you tengok dia x tolak 3 kan. Okay, so tapi you tengok dia bergerak, dia tolak 3. So maksud dia akan bergerak, kalau sini tolak, dia akan bergerak 3 unit ke kanan. 1, 2, 3. Dia akan bergerak 3 unit ke kanan.
Okay. Kenapa dia bergerak ke kanan guys? Sedangkan sini negatif guys. Kenapa you all? Hello? X tolak 3 sama dengan kosong. You boleh jadikan dia X tolak 3 sama dengan kosong. X sama dengan berapa? 3 kan? So that's why you kena move ke kanan 3 kali. Kalau kat sini, X tambah 3, so dia nak bergerak ke mana? Kalau kat sini X tambah 3, dia nak bergerak ke mana? Guys. Kiri. Ke kiri. Sebanyak berapa unit? 3. 3. Good girl. Okay, macam ni juga you tengok Ni X tambah 2. Ni Gx sama dengan X tambah 2 kuasa 2. So dia tahu graf asal dia macam ni. So dia akan bergerak ke kiri sebanyak 2 unit. Macam tu. Boleh guys? Boleh. Okay. Kita tengok. 57. 58, 59. Page 59. Combining vertical and horizontal. Okay, tengok ni dia combine. Dia suruh graph the function fx sama dengan x tambah 3 kuasa 2 tolak 4. Okay. So, macam kalau untuk soalan yang macam ni, you kena buat satu-satu dulu. Okay, step 1. You tulis step 1. Step 1 kita ambil graf asal lah. Maksudnya kita ambil fx, ini cara tulis dia guys, cara you buat solution. Fx sama dengan x kuasa 2. So you kena tunjuk jalan kerja. Macam ni. Okay. So step 2, yang mana you ada fx sama dengan x tambah 3 kuasa 2. Okay, so jangan buat yang 4 ni dulu. Sebab kita buat yang dalam. Asal graf ada x kuasa 2, lepas tu dia berubah. Dia jadi x tambah 3 kuasa 2. So, x tambah 3 kuasa 2, dia bergerak ke atas ke bawah ke kiri, ke kanan guys? Kalau yang ni, x tambah 3 kuasa 2 ni, dia bergerak ke atas ke bawah ke kiri ke kanan guys? Ke kiri. Ke kiri sebanyak berapa unit? 3. 3 unit. So 1, negatif 1, negatif, dia positif kan? So dia akan jadi negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okay, so dia akan jadi macam ni guys Okay, kita dah settle step 2. So step 3. Ya Allah, tulisan. Step 3, you all ada fx sama dengan x tambah 3 kuasa 2 tolak 4. Okay. So tadi ni dah x tambah 3 ni you dah bergerak ke kiri. Sekarang ni tolak 4 ni dia ke mana guys? Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan guys? Ke hati sir. Ke mana ke hati? Oh. Nadi je bawah ni. Okay, cepat. Ke mana guys? Negatif 4 ni? Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan ni? Bawah. Ke Bawah. Banyak berapa unit? 4. 4 unit. Okey, tadi kita dah ni kan. Kita kena ambil yang second graph yang ini. Okey, tadi dia berada pada negatif 3. Sekarang dia akan bergerak negatif 1, negatif 2, negatif 3. Negatif 3 and negatif 4. So kat sini. Okay, ini jawapan dia. Boleh guys? Okay, lagi satu you all boleh draw benda ni gunakan Desmos. Okay, kita try buka Desmos Okay, let's say saya share yang Desmos ni.
Okay, yang boleh nampak Desmos ni. Katakan kita ambil soalan yang tadi, okay, kita ada X. Okay, ni linear garis linear. Bila saya letak kuasa 2, you akan dapat yang ni, betul? Okay, ni graf asal. Contohlah kalau you nak buat panduan, bila you nak buat, saya buat, okay, X kuasa 2. Okay, sekarang ni, bila you ada X kuasa 2, soalan dia adalah X tambah 3 kuasa 2 tolak 4. So, saya buatkan bracket. Okay, bracket X tambah 3 kuasa 2. Okay. So, you nampak tak kat sini? Dia bergerak. Ni 1, negatif 1, negatif 2, sini negatif. Nampak? Negatif 3, kosong. Okay. So, tolak 4. Dia bergerak ke bawah sebanyak 4 unit. Okay. Boleh guys? You nak nampak tak? Nampak tak guys? Nampak. Nampak sir. Okay. Alright. So kalau you tengok daripada Desmos ni juga, kita ada basic X kuasa 2. So graf macam ni kan. Kalau negatif X kuasa 2 dia jadi apa? Terbalik. Okay. So dia akan jadi terbalik. So this one is kalau you guna Desmos lah. Desmos ni membantu you lah untuk apa ni, dapatkan jawapan lah. Okay. Contohnya ada satu soalan. Okay, nanti kita back dulu. Kita back ke ni. Kita share. Okay, let's see. Page 60, page 60, 60. Okay, this one is about the compression. Tadi kita ada vertical, apa ni, horizontal shift, vertical shift. Okay, this one is a compression of stretch. Okay. Kalau you tengok, okay, kita ada soalan macam ni. Fx sama dengan, this one is absolute lah. So graph absolute ni, modulus ni, graph dia ni, V macam ni. Okay. So sekarang kalau you tengok example yang ni, use the graph of fx equal to absolute x to obtain the graph of 3x. Right, so dia suruh you cari fx sama dengan 3 absolute x. Okay. So the graph is skinner. Okay, kalau tengok kat sini, for each x, the y coordinate of gx is 3 times of graph fx. Dia jadi menguncup. Daripada yang asal ni, dia akan menguncup sebanyak 3 kali. Tapi macam mana you nak tahu dia menguncup sebanyak 3 kali kan? Okay, kalau you tengok yang bawah, vertical compression, dia 1/3x. Okay, dia akan mengembang sebanyak 3 kali. Okay, tak apa. Kita tengok. Kita back to dekat. Okay, kalau absolute ni, kita tengok absolute. Macam ni saya guna.
guys, saya share dengan you all. Mana Desmos tadi. Okay, kalau you tengok soalan dia, kita ada absolute X. Okay, you tengok ni you all nampak Desmos? Nampak. Boleh guys? Okay, so you akan nampak macam ni. So kalau saya tambah, dia kata 3 3 dekat depan. So dia akan kecil macam ni. Ni. Okay, so dia akan mengecil. 3 dia akan mengecil. Okay, tapi kalau saya tambah dia jadi bracket 1 per 3. Nampak? Okay, you nampak dia mengembang. Alright, sedangkan kalau you tengok yang asal ada ini 3. Okay, so dia mengembang, menguncup. Kalau kalau you tengok yang sebab yang asal yang merah ni adalah yang asal. Graf merah ni adalah yang asal. Okay. So yang hijau ni 1/3, yang hitam ni 3. So nampak proses penguncupan dan pengembangan lah. Okay, so kita tengok yang lain. Alright guys. Kalau yang lain tu you all boleh try buat. Saya nak tunjuk untuk soalan 63. Okay. Kita tengok yang ni. Yang ni reflection lah. Reflection sebab Y axis. Macam ni. Okay. Kalau fx macam ni, x, graf dia adalah macam ni. Okay. Tapi kalau you ada fx sama dengan negatif x, dia akan jadi reflection kat sini lah. Graf dia terbalik kat sini. Okay. So kalau yang bawah ni, ni tengok dia suruh you buat y equal to negative x tambah 4 tolak 3. Okay. So this one, you tahu step pertama, step 1. Okay, step 1 you ada y equal to zx. Okay, so bawah ni you lukis graf. You kena buat macam ni tau, tulis satu-satu, lukis graf yang asal. Okay. Lepas tu step 2. Step 2 kita yang kat dalam ni. Okay, you ada y equal to x tambah 4. Okay, x tambah 4. Okay, sama juga. Ni x tambah 4 maksud dia you kena bergerak ke kiri sebab x tambah 4 sama dengan kosong, x sama dengan negatif 4 kan. So, you kena bergerak 1, 2, 3, 4. Negatif 4 ke kiri sebanyak 4 unit. Okay. Lepas tu yang ketiga you ada negatif ni pula. Okay. Okay, step 3. Y equal to negatif x tambah 4. Okay. Negatif x tambah 4, dia reflect lah. Okay. Kalau you dekat sini, okay. You tengok dia berbeza tau guys. Yang atas ni tadi, okay, fx ni tadi ni, okay, macam saya kata fx sama dengan zx ni. Kalau dalam ni negatif x, dia akan reflect kat sini. Kalau you ada fx sama dengan negatif x,
Negatif ni berada dekat luar. Ni kat dalam punca kuasa ni dekat luar. So yang ini dia akan terbalik ke sini lah. Ni graf asal ni dia ada negatif dekat luar. So yang ni bila tu dia akan reflect. So dia terbalik ke bawah. So yang macam yang ini, so you ada negatif 4 dekat sini. So ni negatif 4. Okay, ni tadi 4 unit, negatif 4 kan. So you akan terbalik dekat sini. Daripada ni dia akan terbalik sebab dia ada negatif dekat depan ni. Okay, so step 4, dia biasa memang ada 4 step lah. Step 4, y sama dengan negatif x tambah 4. Apa lagi jawab soalan dia tadi? Tolak 3. Tolak 3. Okay. So maksud dia you dah ada terbalik tadi negatif 4 kat sini. Okay. So dia negatif 3 dia bergerak ke bawah 3 unit. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. So kat sini. Alright. So nanti you tengok balik. Dia ada 4 step kat dalam ni pun you boleh refer dekat dalam nota ni. Okay. Ada lagi baru nak masuk ke? Aisyah Arifin baru nak masuk. 9.30 dah Aisyah. Okay. Alright, so you boleh tengok nanti you boleh refer dekat sini. Okay guys, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Soalan guys? Ditanya? Tak ada sir. Tak ada, insyaAllah boleh. Okay, so untuk assignment tu, you all jangan lupa, you all dah boleh start buat mana yang perlu. So, you all boleh buat jawapan tu, kalau you nak type, you type lah. Kalau you nak tulis tangan, you tulis tangan. Make sure kalau tapi kan yang Desmos tu, sebab dah soalannya, assignment tu dia tanya pasal Desmos, so you kena copy paste. Copy and paste. Kalau untuk soalan lain, kalau you nak jawab guna tangan, maknanya you dah print out, you boleh guna tangan ataupun you nak type. Itu terpulang. Tapi biasa student dia akan tulis tangan lagi mudah instead of dia nak type. Tapi dekat part Desmos tu memang you kena copy. Dekat tu you kena copy print screen, you kena paste dekat dalam tu. Sebab dia kata gunakan Desmos kan. Graph tu. Kalau dia suruh lukis graph lah. Okay. Tapi semua tu kan dia suruh you all kira, dia punya HK center semua tu. So, biasa guna tangan lah kalau nak mengira semua tu guna tangan. So ada apa-apa soalan lagi guys? Ada apa-apa soalan? Tak ada kot. Tak ada. Okay Nurin. Okay, jom kita dah senang sangat. Kita sudahi kelas kita dengan surah Wal-As. Okay guys, thank you so much. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sir. Thank you. Salam. Terima kasih sir. Terima kasih. Alright. Thank you, sir. Okay, thank you too guys. Thank you, sir. Alright.